sejahtera tuan-tuan dan puan-puan, selamat sejahtera. Selamat kembali ke podcast Bola Lagi. Kali ini kita bawa semangat. Harimau Malaya yang menang-menang ni kita pun semangat nak buat podcast kan. So agak rapat lah kita kembali untuk bersidang kali ini. Untuk kali ini, untuk episod ke-14, kita disertai oleh panel-panel kita dan kita ada panel istimewa hari ini. Kita ada orang baru yang join kita hari ini. But first and foremost, aku akan welcome Azim. Welcome Azim. Welcome on board. Terima kasih saudara Zul. Okey, gembira bertemu dengan member baru hari ini. Dan tidak juga lupa saudara Zul dan juga saudara Afan. Okay. Agak sedih tiada Phil malam ini. So, tak apa, kita teruskan dengan perjuangan. Terima kasih. Tak apa itulah. Phil pun ada komitmen peribadi, komitmen sendiri kan. Tapi tak apa kan. Macam biasa, heavy lifting memang Azim yang buat. Apan, welcome on board Apan. Memang konsisten, tak pernah miss lagi Apan setakat ni. Alhamdulillah, terima kasih banyak kerana terus memberi kepercayaan mengundang saya untuk berkongsi sedikit dan dapat bertemu rakan baru ini, Encik Saru dan sesungguhnya Azim berada di sinilah untuk bercerita banyak tentang bola sepak Malaysia ni. Okay, insyaAllah. Okay, thank you Saru. Thank you Saru. Okay, macam aku sebut tadi, hari ni kita Phil tak dapat join kita hari ni. Dia ada aktiviti sendiri. So, tetapi kita diganti dengan panel istimewa hari ni. Nama Hazrul. Kami dan kawan-kawan panggil dia Saru. So, terpulang lah tengok macam mana as the podcast goes along nak panggil dia apa. Welcome on board Hazrul. Selamat datang ke podcast Bola Lagi. Okay, thank you. Secara langsungnya tak pernah menyertai podcast mana-mana pun. So, first time lah. Okay, humble. Thank you Azim and also Apan for accepting. Okay. So macam yang disebut oleh Apan tadi, kita seperti biasa hari ini kita akan membincangkan tentang perlawanan yang berlangsung di antara Malaysia dan Taiwan, dan mungkin kita akan borak sikit lah pasal benda-benda lain bersifat tempatan. Okay, bertemu kita kembali ke bahagian pertama sebentar nanti. Terima kasih. Ya, selamat datang, selamat kembali ke bahagian pertama. So, bahagian pertama ni seperti yang anda semua sedia maklum, kita akan membincangkan fokuslah kepada perlawanan yang baru berlangsung Selasa malam lepas di antara Malaysia melawan Taiwan. Perlawanan kedua untuk Malaysia di Kelaikan Piala Dunia peringkat kedua ini, dan selepas mencatat kemenangan istimewa 4-3 terhadap Kyrgyzstan di Bukit Jalil beberapa hari sebelum itu, Alhamdulillah kita berjaya meneruskan rentak kemenangan kita untuk melawan Taiwan di Taiwan lah, di Chinese Taipei. So sebelum perlawanan itu bermula, kita semua sedia maklum lah, kita dah tak menang ataupun tak pernah menang langsung kan di Taiwan sebelum itu. So walaupun ranking kita dan Taiwan ni agak jauh berbeza dia, so atas kertas kita patut menang lah. Cumanya disebabkan oleh the fact that kita tak pernah menang di Taiwan itself tu akan memberi sedikit nervousness lah kepada kita kan. Walaupun kita dibuai rasa positif selepas menang lawan Kyrgyzstan tu, tapi kita still a bit of nervous lah, reservation juga kan. So terus betul bila kita tengok first 11 pun menguatkan lagi rasa nervous tu kan. Kita tengok Paulo Jose menggantikan Darren Lock, dan paling mengejutkan lah, berita paling sensasi pada hari itu adalah Junior Estal mengganti Syarul Saad yang mungkin injured selaku badak injured yang hari itu, dan Afiq Fazail lah seperti yang disebut-sebut oleh kita sendiri pada episod lepas. Afiq Fazail sepatutnya masuk untuk menggantikan Brandon Gunn, dan it happened lah. So memang Kim Panggon dengar podcast kita lah kot. So Azim, aku nak minta komen kau first lah Azim. 3 pertukaran yang dibuat oleh Kim Panggon pada malam tu, Junior Estal, Afiq Fazail dan Paulo Jose. Bila kau tengok first 11 yang diumumkan tu Zim, kau apa perasaan kau Zim? Apa perasaan kau bila kau tengok first 11 tu Zim? Okey, terima kasih saudara Zul. Untuk pandangan saya ya, ada agak berbeza sikit formasi yang disediakan ya. Saya meramalkan 4-3-3 ya, tetapi Coach Kim dia bermain
4-2-3-1 lah dengan Arif Aiman sebagai free roll lah. So dia melakukan pertukaran penyerang iaitu Paulo Hozu bermain di forward, tetapi membuat agak pertukaran untuk junior itu agak mengejutkan ya, sebab selalunya kita akan pilih macam apa Syarul Saad, Syarul kita Saad. akan pilih Afro. Dominic, tetapi kali ini kita memilih pemain menambah junior style lah, yang sebenarnya dah cukup berpengalaman bermain untuk Malaysia sebenarnya. Tapi pemilihan yang kalau saya cakap memang mengejutkan, tapi pemilihan yang tepat lah untuk malam tersebut lah, sebab junior menggunakan ketinggian beliau yang saya pun tak jangka lah memenangi semua bola tinggi. Betul. Dan untuk antara ketiga-tiga pertukaran ini yang paling menampakkan impact ialah junior style lah. Untuk Afiq sebenarnya pemain yang bagus, tapi macam kurang pengalaman bermain untuk peringkat kebangsaan dan perlawanan antarabangsa. So Afiq agak tidak berapa menonjol lah. Begitu juga Paulo Hozu lah. Kalau Paulo Hozu diletakkan sebagai forward, memang saya tak berapa mengharapkan sesuatu lah. Kalau dia diletakkan midfield, mungkin beliau boleh menyumbang sesuatu lah. So untuk perlawanan ini 4-2-3-1, Malaysia bermain secara attacking dan kita menggunakan Arif Aiman sebagai free roll lah. So yang saya boleh simpulkan lah, memang nampak lah Kim Pan-gon cuba mendapat kemenangan melalui bermain secara attacking lah untuk bermain di Taiwan ini. Betul lah. Memang seperti game-game sebelum ni, seperti lawan Kyrgyzstan kan, the team under Kim Pan-gon ni always start on the front foot, orang cakap kan, memang start dengan positif kan. Okay lah Saru, aku nak cuba minta pendapat kau. Afiq Fazail ni Saru, ada position dia di JDT, dia main center midfield kan, memang center midfield yang ke arah menyerang kan, tapi kalau tak silap tengok aku malam tu dia memang dapat instruction untuk main defensif kot kan. Apa komen kau? Dah aku tengok stat tu cakap 5 tahun last dia start untuk Harimau Malaya kan. So komen kalau kita tengok dekat Twitter semua memang bercampur bau kan, pasal Afiq Fazail. Ada yang puji, ada yang cakap dia tak boleh main sangat sebab dia main off position. Apa komen kau Saru pasal Afiq Fazail ni? Thanks Zul. Actually kalau saya mengikuti Afiq ni daripada start dia main JDT 2 lagi. So saya memang peminat family Fazail ni daripada Irfan. Irfan adalah abang kepada Afiq Fazail lah. Damn. Kan? Okay. Now it makes sense. So saya nak start sikit dari background diorang lah bermain. Daripada Irfan, saya follow daripada sejak dia Malaysia under 17. Under 17. Dan kita ada satu perlawanan dekat Bukit Jalil masa lama under 21 kalau tak silap saya, sebelum dia kena ACL. Dan masa tu dia adalah the next Safiq Rahim bagi saya. Ini Irfan lah, Irfan kan? Yes, Irfan. Because Irfan dia seorang yang pandai kontrol midfield dan dia berada di betul-betul center midfield yang memang kita idam-idamkan lah. So bila Irfan kena ACL both legs kan, Afiq dapat chance untuk naik daripada JDT 2. So JDT 2 start daripada Afiq main JDT 2, dia memang bermain dengan 3 orang midfield. Masa tu ada lagi Yol. Yol daripada JDT 1 dia bermain ke JDT 2 dan Yol bermain position defensive midfielder. So dia menyokong Afiq dari segi 3 man midfield lah. Lagi seorang tu adalah import player. So daripada konsep yang sama dia bergerak masuk JDT 1, dia menggunakan 3 center midfielder dan dia sangat selesa dengan keadaan bermain 3 midfield. So bila masuk dalam Kim Pan-gon punya taktik, dia agak ralat sikit lah. Sebab dia dipartnerkan dengan Stuart Wilkin kan? Yes. Dan Stuart Wilkin tu adalah watak yang dia mainkan di dalam JDT 2. JDT 1. Faham. So bila ada Stuart Wilkin, Afiq takkan boleh bermain cara permainan dia. Pada pendapat saya lah. Jadi kalau
Harimau Melaya mau menggunakan Afiq di posisi ataupun cara permainan yang terbaik, pada pendapat saya dia kena ada dua midfield yang akan menyokong dia. Sama ada kalau boleh saya namakanlah Nuwalin yang akan bermain defensive midfielder dan Brandon Gunn sendiri yang akan lebih pada attacking. Baru Afiq boleh lebih function lah bagi saya. Menarik. So sebab itulah, so betul lah amatan orang pada malam tersebut lah, it's not that Afiq yang main tak elok, cumanya dia bukan main role yang dia biasakan kan, role yang biasa. So betul menarik, satu input yang menarik, complete dengan sejarah family Fazail ni. Boleh pula tak perasan kan Irfan Fazail dengan Afiq Fazail tu adik-beradik, ya Allah. Okay. Cuma kalau boleh saya tambah lah, malam tu sebenarnya bukan Afiq tak bermain dengan baik, tapi Afiq ikut instruction lah. Betul. So, itu yang konsep Kim Panggon malam tu adalah bukan untuk kontrol midfield, tapi untuk attack sepenuhnya. Betul. So kita boleh nampak dalam first half aja dah ada lebih 10 shot. Betul. So bagi saya tak ada masalah Afiq bermain tak bagus ataupun Kim Panggon memang nak dia bermain macam tu malam tu. Betul. So dia just follow instruction Yes. coach lah, basically that. Okay, so basically itu yang kita, yalah, daripada sejam 2 jam before game start tu, bila first 11 keluar, itu yang paling pops out lah. Junior Estal, Afiq Fazail dengan Paul Hussein lah, the changes that Kim Panggon made lah. Aku rasa satu kelebihan kepada kita jugalah yang until now Kim Panggon tak ada sebenarnya, dia tak ada fix 11 sebenarnya. Dia mungkin ada fix 16, fix 18 even mungkin. Tapi 11 dia tak ada. So bagus dan tak, tapi yang dia ada pro dengan cons dia sendiri, tapi yang pro dia tu memang sangat-sangat pro kepada kita, memberi kelebihan kepada kita lah. Dia boleh interchange je team tu anytime kan, anytime dia boleh interchange personnel, dia boleh interchange taktik. So Pan, malam tu Pan, kalau kita tengok sebenarnya macam Azim cakap tadi, si Arif Aiman, Kim Panggon letak more untuk free roll kan. So in a way somehow itu mungkin mengganggu dinamik Faz Halim sebenarnya, because Faz Halim biasa having Arif Aiman fixed at one side of the field kan. So kau rasa Pan, itu ke antara sebab sebenarnya kenapa Faz Halim malam lawan Taiwan tu sajalah dia macam dia kurang yakin dengan diri dia sendiri kan, sebab ada perubahan berlaku sekeliling. Itu yang menyebabkan dia position yang dia sepatutnya shot dia pass, position yang kan ada satu yang dia patut shoot tapi dia square kepada incoming siapa yang coming from it, tapi bola tak sampai. Kau rasa is that actually yang mempengaruhi performance Faz Halim malam tu, Pan? Secara jujurnya aku pun tak berapa pastilah kenapa Faz Halim malam tu dia bermain baik, cuma dia tak dapat convertkan ataupun beri hantaran ataupun jaringan yang sepatutnya dilakukan lah kan, tidak seperti kebiasaan. Yang tu yang aku nampak lah. Tapi kalau nak kaitkan dengan Arif Aiman main as a free role tu, aku rasa sebelum ni ada 2-3 game yang Arif Aiman pun main lawan in India that position kan. aku ingat lawan India dia So and it works untuk Faz Halim. So aku rasa sebenarnya tak ada masalah, tapi mungkin malam tu mungkin ada sebab tersendiri lah kot, which is aku pun tak tahulah kenapa cucuk kot. Ada orang dah cucuk kot, kontrak nak habis ni. Okay, mungkin nak salahkan Padang sikit ke apa kan, tapi tak nak salahkan Padang. tapi aku tak nampak lah kenapa isu Arif Aiman bermain free roll dan Faz Halim tak boleh perform kan. Sebab benda tu been tested dan mungkin bukan malam dia lah kot untuk menjadikan gol. Itu yang aku nampak lah. Tapi secara keseluruhan aku nampak macam Sarul cakap kan, kita tengok daripada first half tu memang kita dah main dalam attacking mode kan, dalam stand shot dalam first half tu memang dah sangat baik dah pun. Even Faz Halim pun dah nyaris kan nak jadikan gol kan, cuma terkena tiang dan keluar. So aku rasa percubaan tu ada, cuma malam tu bukan malam dia lah kot untuk menjadikan gol. Itu komen aku lah. Okay lah, so
we are dalam, memang banyak kali juga kita dah sebut kan, kita punya team sekarang ni attacking memang very important kan. Dan we are always nervous lah bila when it comes to defense lah, especially tengok macam lawan Kyrgyzstan tadi tu lah kan, memang dah kita sentiasa berdebar bila dengan defense ni kan. Aku nak minta komen kau lah Zim, tadi kau dah sebut Jonel Estelle punya performance kan, partnership Jonel Estelle dengan Dion Kools Zim, kau rasa is he the better partner to Dion Kools compared to maybe Syarul Saad ke Dom ke? Okay, soalan saudara Zul lah. Mungkin bertemu Taiwan ya, mungkin based on prestasi terbaik, saya takkan memilih Junior Estelle lah, sebab Junior Estelle ni asal dia defensive midfielder dan kemudian baru di-convert ke centre back, so saya tangkap dia natural centre back lah. Mungkin bertemu dengan Taiwan, beliau boleh perform better lah. Sebut lagi pun kalau kamu hendak membuat keputusan, saya rasa saya masih prefer Syarul Saad lah, lebih kental sebagai centre back lah untuk pasukan Malaysia. Dan juga lagipun beliau dah lama berganding dengan Dion Kools. Kalau kita nak buat gandingan baru sebelum Piala Asia ni, saya rasa agak memperjudikan nasib pasukan kebangsaan jugalah. So bagi saya better maintain maintain Syarul Saad sebagai partner Dion Kools. Dion Kools kita memang tak dapat nafikan lah. Dia memang Different terbaik class sebagai memang centre back different lah. class Pasukan Malaysia memang tidak dapat dipetikan langsung lah. Tapi partner beliau tu, saya tidak akan memilih Dominic Tan. Beliau terlalu banyak buat mistake lah, dan selalu di cover oleh Dion Kools. Tapi kalau untuk memilih partner, saya memang terpaksa pilih Syarul Saad jugalah, sebab Kenapa sebenarnya Syarul Saad Badak tak start malam tu? Injured baru 31 tahun depan, so saya prefer dia lah untuk masa ni lah. Itulah, dia tak start hari tu kenapa? Do we know? Do we know kenapa dia tak start sebenarnya? Memang ada injury Sebelum ni dia injury lah ya. Lepas tu dia tak main untuk JDT tempoh lama juga, dan juga tak first team JDT. Lepas lagi pun JDT menggunakan Shane Lowry dan Jody Ahmad pun masa ni, so agak kita perlu bagi peluang lah kepada Syarul Saad ni lah ya. Betul lah. So during lawan Kyrgyzstan tu memang nampak gila orang, aku ada baca tu Syarul Saad of Perak orang cakap kan. Nampak cara Syarul Saad yang kita kenal, yang kita suka kat Perak tu, nampak malam tu lah dia dengan long ball semua everything kan. So menarik lah kau petik tak not enough playing time kan. Tapi the same goes with Jonel Estelle kan, pun tak ada playing time, okay je kan. Dan macam Fazal Halim pun not enough playing time sebab suspended, okay je kan. Adalah kot, memang intensity training Kim Panggon memang boleh bawa kot intensity training kan. Okay Saru, aku nak tanya satu Saru, pasal kita punya posisi nombor 9 ni, our number 9 punya position ni kan. So Darren Lock sebenarnya before malam tu, he is on kind of a barren spell sebenarnya, dah lama tak score untuk national team kan, walaupun scoring for fun untuk Sabah kan. I think there's a reason kenapa Kim Panggon ambil dia, so he's scoring for fun untuk Sabah, tapi tak boleh convert kepada national team. Tapi nampak dia rajin lah. Tapi malam tu before dia masuk tu, nampak beberapa position tu memang we are crying for a fox in the box orang panggil kan. Paulo Hussein lambat nak bergerak kan. Memang bukan position dia. Natural number 9 memang bukan position Paulo Hussein. Tak boleh nak blame kan. Tapi at this time sebenarnya ni Saru, aku nak tanya kau komen kalau Saru. Sebab dah this round of playing ni, this round of game of matches ni, Kim Panggon tak bawa another number 9 kan. Dia hanya rely on, dalam soalan aku sebenarnya ni referring kepada Syafiq Ahmad sebenarnya kan. So apa komen kau pasal nombor 9 kita ni, posisi nombor 9 kita ni? Dah kita memang dah final leg nak ke Piala Asia ni kan, nombor 9 kita ni. Apa komen kau pasal nombor 9 kita ni? Aku rasa kan Zul, actually Kim Panggon is trying a different way to approach match, because dia ada 2 match dalam masa yang singkat kan. So dia tak boleh nak letakkan striker yang sama dalam starting 11. Because bila main Piala Asia, memang dia boleh start 2 game with the same player, but the third game dia mesti consider another striker in the front lah. So that's why they try Paulo Josue. But I suka bila you mention ada another striker. Bila you bawa tournament, mesti ada 3 striker, any team kan.
Kalau dua striker not enough. Yalah. So I think Syafiq Ahmad dia akan join juga bila Piala Asia nanti. Cuma the role of Syafiq Ahmad ni lebih kita kata super sub lah. Dia kalau kita bagi starting 11, dia akan penatkan diri dia sendiri dan mungkin tak membawa tim tu ke peringkat yang lebih baik lah. Kita ramai sangat lah player yang impact sub ni, tak boleh main 90 minutes ni. Dia, Mat Yat, dan to a certain extent Nazmi Faiz kan, memang impact sub. Impact sub ramai kan, nak main 90 minutes memang Faizal, berapa few people je lah boleh main 90 minutes kan. So itulah, betul lah, aku rasa aku setuju lah, memang Syafiq Ahmad memang in the plan lah. Takkan, sebab yalah, orang biasa bawa for tournament football, dia akan bawa seorang striker untuk plan B dia kan. A good coach will bring a plan B punya striker lah, biasanya yang tinggi, yang tak ada heading supaya boleh main long ball kan. So he will be, yalah, sepatutnya dia lah kan. Okay, so that goal yang Darren Lock score tu malam tu memang after a sustained pressure daripada kita lah kan. Daripada sustained pressure daripada kita. Siapa shot tu Endrick kan? Endrick yang shot. Endrick yang shot. So goal tu memang dah lama untuk Darren Lock need that goal lah untuk national team, but it shows his prowess lah. He was the first one to pounce on that kan. So menarik lah. So at least Darren Lock did score a goal untuk kita lah. So other than that Zim, Saru, ada lagi tak yang kita, anything stand out from that game yang kau nak komen pasal game tu? Paulo Joshua itu bagi saya lah kan, dia memang memainkan peranan yang penting untuk that game lah. Darren Lock bila dia dah bermain untuk Kyrgyzstan, kita dah nampak dia dah penat tau sebenarnya. Bila dah masa tu 3-2 kot baru dia dikeluarkan, kalau tak silap lah kan. Masa dapat gol kedua, kita skor gol kedua untuk kejar kan, baru dia dikeluarkan. Dia dah penat. If the next game dengan keadaan padang yang kat Chinese Taipei tu, if you start Darren Lock, dalam masa half time je dia dah akan burn out. That's why Paulo Joshua dia start dulu. The tactic is for Kim Panggon is to have apa orang panggil player yang hold the defender. So Joshua dia tak akan banyak buat larian, dia tak akan duduk kat belakang, dia akan duduk kat atas tu seorang aja. Dia akan jadi main attraction of the defender. Memang so two type of player yang berbeza dia dengan Darren Lock. Darren Lock akan move around, akan tarik the defend around, dan Paulo Jose akan stay. Okay, faham ya, betul tu. So bila you nampak first half, the shot banyak tapi memang tak boleh gol, then you know Darren Lock is coming in. Because shot will break up and Darren Lock will pounce on the shot. Betul. So betul, it materialize lah kan, Yeah. So betul. So basically lah, that game, Taiwan punya game tu memang a good sebenarnya kesinambungan yang elok lah untuk game Kyrgyzstan kita kan, Afan. Aku nak minta komen kau lah last pasal game ni kan. So it shows a good projection lah. Kita lawan Kyrgyzstan tu game yang high intensity, high power, laju, attacking, so everything, and then lawan Taiwan ni kita diuji dengan benda lain pula kan, padang macam tu kan. Padang tak elok, and striker dia yang badan besar. So apa komen kau? Anything stand out Pan pasal game tu lagi yang kita tak cover lagi? Mungkin kau nak cerita pasal aku rasa untuk game yang lawan Taiwan tu, sebenarnya kita pun dah jangka kan, macam any result kita akan terima je kan, even though 1-0. So kita memang tenang je lah kan, sebab macam sebelum ni pun kita tak pernah menang di Taiwan. So selepas gol Adil Zafran yang cukup cantik menggegarkan jaring 2011 tu, tapi aku rasa selepas tu kita tak pernah menang dengan Taiwan kan. So aku rasa satu yang stand up malam tu sebenarnya kita menguasai perlawanan tu lah, dah main macam separuh padang lah sebenarnya aku rasa kan. So Taiwan pun bila attack pun dia dah tak boleh nak menggayakan cara serangan mereka kan, buat bola pun macam cerita keluar je. Betul, tak ada gerakan menarik lah aku rasa. So Shihan sangat santai lah malam tu. So, satu benda yang positif aku tengok, kita bila dah berdepan, kita macam ada keyakinan sebagai satu pasukan, dan bila kita berdepan dengan pasukan yang ranking lebih jauh pada kita tu, kita macam lebih yakin lah sekarang, macam okay lah, ini game memang kita nak habiskan lah, memang nak menang lah.
So aku nampak lah benda tu. Memang kita akan nampak bit different approach dia bila kita lawan Kyrgyzstan tu macam tak adalah kita kata kita takut, cuma kita lebih berhati-hati bila menyusun serangan tu. Tapi kali ni memang kita terus lah. Yang tu yang aku nampak satu yang menarik lah. Sebab kita we have reached a stage yang kita tahu, kita sedar yang kita better than opponent kita. So kita tak kalut, kita relax kan, cuba ni, okay? Betul. Betul. Itu yang the next stage of our team lah kan. Dalam sibuk-sibuk kita nak lawan team-team yang top 100 tu, bila kita lawan team yang bawah-bawah kita ni, yelah yang kita on paper memang patut kalahkan pun. So we show character lah yang mampu untuk mengalahkan dia lah. Okay, betul. Aku rasa itu it's a good observation lah. Okay, I think itu sahaja dulu untuk bahagian pertama ni. Aku rasa cukup untuk kita cerita pasal game lawan Taiwan tu. Aku rasa tak perlulah kita cerita sangat build up pada goal tu semua, dah banyak dah. Orang tengok kat TikTok lah, kat Instagram ke mana kan. So that's about it untuk part 1. So next chapter nanti kita akan borak pula pasal peluang kita ke Piala Dunia ni. Kita akan sambung selepas ini. Okay, tuan-tuan dan puan-puan. Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan, selamat kembali ke bahagian kedua. So di sini aku just I want to do a bit of reminder lah ya. Kalau ada yang berminat untuk yang baru dengar podcast kami ni first time, okay, kami ada di Apple Podcast, kami ada di Spotify, kami ada di YouTube. So kalau nak dengar episod-episod lama kami, our first episodes were AFF yang tahun lepas punya AFF. That's the first time yang kita record kan. Syed ada record kat stadium lah, reaction kat stadium lagi masa tu kan. So yang first few episodes lah. So kalau nak dengar, kalau nak teruskan, so boleh follow di Spotify, di Apple Podcast, di YouTube. Boleh bagi komen, boleh bagi rating apa semua. Kami juga ada di Twitter, Twitter Bola Lagi. Ada di TikTok kali tu. Aku dah cuba buat TikTok sikit, tak larat nak buat TikTok. Tapi ada lah kat TikTok. Kau ada siapa nak message ke, nak contact ke kan, nak ingin menjadi panel macam Saru ni kan, tanya boleh tak jadi panel, mana tahu ada kan. So kami menerima, ataupun nak jemput ke apa festival podcast 2024 macam mana? KL Festival. KL Podcast Festival 2004. Aku nampak KJ ada petik okay let's go kan. Kenapa okay let's go ada. Itu antara orang-orangnya. So kita mana tahu kan ada komiti ke nak menjemput kami. So di situlah boleh reach us out. Okay? Kita bermula daripada bawah, rekod dalam kereta tu. Jangan cakap kat orang apa. Rekod kena voice note. Rekod kena voice note. Lepas aku nak cakap kita bermula pada bawah tu, kesusahan kita tu. Betul. Semua orang bermula dari bawah apa, jangan risau. Okay, so kembali kita ke bahagian kedua. So untuk menyambung tema World Cup kita ni tadi, hasil daripada dua kemenangan daripada dua perlawanan dicampur dengan keputusan mengejutkan Kyrgyzstan mengalahkan Oman telah meletakkan kita di tempat pertama untuk kumpulan kita lah. Aku ada nampak tweet daripada mana entah itu yang cerita pasal these are the list of leaders dalam each qualification group untuk Asia. So group 1 Jepun, Korea, Australia, dan sebelah tu tunjuklah ranking dia kan, ranking berapa, pot berapa kan. Pap kena kat kita pot 3 ranking satu lebih pelik gila lah. Tapi lah I keep on telling people, memang nampak menakjubkan. So savor it lah selagi boleh kan, kita enjoy je dulu kan. Zack Rahim memang nak buat party pooper. Zack Rahim siap post kita tak dapat ke World Cup lah, cerita pasal Kazakhstan dah 10 kali cuba tak pernah masuk World Cup lah apa semua kan. Janganlah jadi party pooper kan, lepak lah kan. Kita nak enjoy kan. So Zim, kalau kita nak ke World Cup Zim, apa jalan Zim? Apa peringkat seterusnya kalau kita selepas kita menjuarai pusingan kedua ni Zim? Menjuarai tu tak halang-halang. Macam mana kita nak sampai World Cup ni Zim? Berapa stage kita boleh pergi lagi Zim? Okey, terima kasih saudara Zul. Okey, untuk layak ke Piala Dunia, cara yang paling mudah, tiada cara yang paling mudah sebenarnya. Ada cara mudah. Untuk Malaysia lah. Untuk Malaysia. Okey, tapi kita berada di second round sekarang kan. Kita kena fokus untuk mendapatkan top 2 dalam grup lah.
So untuk memastikan dan paling cepat untuk layak ke next round, kita kena kutip 12 poin. So kita 12 dah poin 6 tu poin dah sekarang confirm ke? ni. Kalau kita kutip 12 poin, mungkin kita cukup lah. Oh, 4 kali menang lah. 4 kali menang. Ya. So, 4 kali menang. ataupun 3 menang 2 seri Itu kalau kita ambil masa lama sikit lah. Okay. Tapi Zim, kita punya next 2 game is Oman Zim. Yang itu mungkin home kita ada peluang dah menang. Yang away tu ada masalah sikit. Betul. Dan kita ada mental block bila berjumpa dengan pasukan Asia Barat dah. Betul. Pasukan Arab lah. So tapi ini yang kita perlu overcome dulu lah. betul. Tapi inilah Pan, apa kata orang, semenjak Fantino expand daripada 32 ke 48 ni, aku rasa inilah peluang terbaik kita sebenarnya untuk jelah nak cakap-cakap pasal nak masuk World Cup ni kapan. Inilah peluang terbaik dia lah kan. Kita ada apa, Asia ada 8.5 slot kan sebenarnya, 8.5 slot. So apa yang kau punya, what are you looking forward sebenarnya Pan? Yalah, memang lawak bergurau satu hal jugalah kan, tapi apa yang kau look forward kepada kempen qualifier ni sebenarnya Pan? Apa yang kita patut, apa expectation rakyat Malaysia patut letak kepada qualifier ni yang kita tengah go through ni sekarang Pan? Kita layak ke pusingan ketiga. Itu aku rasa cukup baik lah. Layak ke pusingan ketiga, lepas tu tak kisahlah orang terbalik ke, layak ke tak layak kepada dunia ke. Aku rasa untuk layak ke pusingan ketiga itu paling jauh lah kot. Untuk pasukan negara lah. Setakat ni lah kan. Sebelum yalah, kalau era 80-an 70-an mungkin lain dia punya format kan, tapi untuk masa sekarang ni paling penting aku rasa untuk layak ke pusingan ketiga tu, so that kita ada banyak lagi game-game yang berkualiti. Ni macam presiden kita cakap lah. Tapi bagi aku itu adalah perkara yang baik lah untuk kita lebih meningkatkan ranking kita kan. Kita ada perlawanan-perlawanan berkualiti tu, and of course lah layak secara automatik ke Piala Asia 2027 2027. Ni World Cup Asia Cup 2024. Okey, 2027. Di Saudi kan yang ni, di Saudi kan? Di Saudi. Wow. Di World Cup pun di Saudi juga. Belum kan? 2030 tak confirm kan? Bukan dia je ke dekat Saudi dekat 2034. 34 Saudi. 2030 yang 2030 World Cup pelik tu. World Cup yang start dekat Argentina, Uruguay something tu, yang pelik tu. World Cup yang pelik tu. Itu tak confirm dia. Yang tak Saudi tak confirm lagi, tapi dia target 34. Alah, yang Malaysia, yang Australia konon acah-acah cakap Malaysia sokong Australia jadi host tu 2034 lah tu. Tapi aku rasa macam Saudi je yang hantar ni. Saudi je hantar. Hantar bidaan. Ya, betul. Yalah, Malaysia nak reserve kuota haji, nak jaga kuota haji. Mana boleh kan. Okeylah, itulah betul. Aku setuju lah Pan. Kita tak selalu sebenarnya peluang kita ni dalam generasi kita ni, kita yang umur dah 40 tahun ni kan. Ini very rare untuk kita lihat yang Malaysia ada opportunity untuk main high quality football lawan high quality opponent kan, yang rupa-rupanya kan kita selalu takut dengan orang yang ranking tinggi ni kan. Alah, boleh je rupanya nak kalahkan kan. So tengok India kalahkan Kuwait, lagi aku tak boleh belah tengok India kalahkan Kuwait kan. And then Kyrgyzstan kalahkan Oman pula kan. So macam this is the chance lah sebenarnya, betul kan. So that is something yang rakyat Malaysia patut look forward to lah kan. Okay Saru, itu pasal expectation yang kita patut tengok daripada qualifier ni. So our next set of opponent ni Saru, mind you lah, kita patut ingat lah, untuk next batch or next round of game untuk qualifier ni adalah selepas Asia Cup. Selepas Asia Cup, itu kita akan lawan Oman pada bulan March. Kita akan lawan Oman pada bulan March di Oman itself, and then only few days later kan, it's a back to back game, and so aku rasa this is going to be a
make or break set of Hmm. matches untuk kita lah. It's in one window Hmm. kan. In one window kita akan tahulah sebenarnya kita ke Monterrey ke tak kan. So apa komen kau Sarul? Apa yang yalah memang jauh lagi. Anything can happen in the next 6-7 months kan, tapi at least in a way apa yang kita patut expect to happen and to see lah Sarul sebenarnya. Looking at the positive side sebab dia berlaku lepas Piala Asia tau. Jadi masa Piala Asia kita ada 2 chance untuk berlawan dengan tim daripada Arab kan, Bahrain dan juga Jordan, dan di kawasan sana. Sepatutnya pada masa tu Kim Panggon dah boleh walaupun concentration atau fokusnya pada Piala Asia, tapi dia dah boleh agak situasi bermain di Arab berlawan dengan tim Arab. Jadi bila berlawan dengan Oman, kebetulan pada bulan puasa dua-dua perlawanan tu. Loh, ya ke? Betul juga. Jadi bermain di Oman pada bulan puasa yang memang panas, agak mencabar. Memang field day lah netizen tu Pan. Ya. Netizen memang Tetapi field day. Kalau kita tahulah Arab ni walaupun dia puasa kan, kita ada chance lagi lah dari segi player naturalisasi kita lah. Diharapnya ada chance lebih sikit lah kan. Aku tengok dekat Google Match ni dia punya timing still TBD. Tak confirm lagi bila. Betul. Dia tak tahu pukul berapa yang sesuai nak bermain kan bila bulan puasa kan. Kalau Malaysia confirm pukul 10 lah malam. 10 lah betul. Confirm. Jadi advantage dekat Malaysia kat situ, bila bermain di Oman tu kalau boleh target seri cukup memadai lah. Sebab you dah rasa bermain di Arab, berlawan dengan tim Arab dalam masa yang singkat di Piala Asia. So kita replicate benda yang sama bila ada berlawan Oman di March nanti. Tapi bila coming back to Malaysia, they have to take the advantage as full as possible lah, kena 3 points. 3 points, betul. So secara teorinya on paper apa yang kita expect lah kalau kita ikut trajectory pasukan sekarang, performance pasukan sekarang kan. So lepas bila qualifier ni start balik kan Zim, Azim ini untuk kau Azim, bila qualifier ni continue balik nanti, so kita akan at least avoid defeat lawan Oman di Oman dan menang lawan Oman. So basically we have wrap up our qualification sebenarnya. By the time kita lawan Kyrgyzstan dengan Taiwan tu kita dah layak pusingan ketiga dah lah kan. So apa komen kau, confidence level kau Zim? Kita boleh buat Zim? Okay, confidence level saya secara fakta ya, Malaysia sepatutnya tiada masalah untuk melayakkan ke pusingan ketiga. Cuma saya takut pasukan Malaysia ni bila dia berada di top dalam grup, dia tak tahan pressure tu. Dia mudah nak crack lah. Macam biasalah kamu tengok Liverpool dekat top pun pressure juga. Kalau macam MU itu banyak pengalaman dekat top, dia tak mudah crack lah. Man City. So Malaysia tapi Man U dah lama tak top. Itu betul lah. Tapi dulu lah tidak mudah crack lah. So Malaysia waktu dekat top ni perlu kekuatan mental ya. Mereka bukannya tak bagus. Mereka perlu percaya diri mereka untuk grup ni. Mereka boleh jadi pasukan terbaik lah. Even nombor 1 dalam grup pun possible. Betul. Yeah. Tapi talking about pressure being on top tu sebenarnya nampak masa lawan Kyrgyzstan tu sebenarnya. Kita score awal and then towards minute 35, minute 40 tu kita jadi bodoh. Kita jadi tak tahu apa nak buat sebab tak pernah leading kan, tak pernah leading lawan tim yang ranking lagi tinggi. So kita jadi tak tahu nak menyerang ke, nak play possession football ke. So relax je. Kyrgyzstan score 2 gol and then start sekarang score lagi kan. Memang nampak lah betul Zim. So in a way that is something that Kim Panggon need to of course dia dah perasan lah kot, something to address. Cumanya what we agree here that kita sebenarnya on paper skill kita technically kita boleh lah as a team memang boleh lah untuk menjuarai pasukan. Relax je menjuarai kumpulan. Relax je kita Pan, confident Pan. Memang borak kita macho kan. So kau pun share the same sentiment Pan? Kau pun ada keyakinan yang sama Pan?
Juara kumpulan. Juara kumpulan lah. Memang juara lah. Juara kumpulan. Ya, Pergi Monterrey, aku Mexico terus. uh, itu tak, aku confident kita boleh layak ke pusingan ketiga. Cuma bila Kyrgyzstan kalahkan Oman tu sebenarnya peluang tu terbuka lah kepada 3 pasukan kan. Betul. Tapi aku tak macam penyokong, tak macam diri aku 10 tahun dulu, 15 tahun dulu lah, macam boleh ke ni? Tak, aku sekarang confident. Sebab aku ada barisan kejurulatihan yang faham tentang macam mana nak handle opponent tu. So kita ada, macam kita bincang awal tadi lah, kita ada set of player yang macam 22 orang kita bawa pergi kan, for example. And semua player tu adalah kesebelasan utama kita kan. So semuanya tu adalah disusun dengan baik lah oleh barisan kejurulatihan. So aku tetap percayalah kita mampu melakukan sesuatu lah. Kita dah confirm extend kontrak Kim Panggon ke? Dah 2025 kan? Confirm aku dengar daripada one of the jiran kat sini lah. Gaji dia 200,000. Okey lah. Kan? Patut boleh mahal lagi lah tu. Lama. Tak lah. Baru pergi World Cup. Itu gaji Faizal Halim bang. Baru pergi World Cup. Itu mahal lagi tu. Betul. So macam tema yang kita selalu sebut di sini lah kan. Angan-angan itu free kan. So tak salah bang angan-angan kan. Kalau dah masa on top pun kau dah cerita boleh ke? Tak boleh lah, tak boleh. Bila je nak happy kan? Dah berpuluh-puluh tahun sokong bola ni kan. Bila nak happy kan. So boleh lah mungkin kita akan ke boleh lah kita ke mencongak peluang untuk ke Monterrey kan. Monterrey, Mexico kan. Aku pun tak tahu. Dah boleh simpan duit. Itu 2-3 tahun lepas cakap saya simpan duit lagi Qatar. Dari Qatar tak ada duit juga. Jangan cerita. Simpan duit. Yang penting tiket beli dulu Qatar tu. Tiket beli dulu. Kau dah ada selalu tiket Qatar? Ya, 3-3. Lama tengok. Dia dah ada. Selalu dah beli? Dah ada. Mantap. Tapi flight belum lagi lah. Aku kena mesej Pok ni mana Pok. Pok ada panel dah ada tiket Pok. Bukan Pok ada buka grup WhatsApp nak bincang pasal nak pergi. Dah ada dah itu. Okay, aku kan ajukan lepas ni. Cakap ada ahli panel dah ada tiket dah. Aduh. Itulah. Tapi kalau kita tak katalah na'udzubillah lah kita tak advance ke pusingan ketiga kan. So there will be another round of qualifier ke Asia Cup lah kan. Sepatutnya lah macam yang kita lalu sebelum ni lah. Yang tidak disertai oleh pasukan yang dah masuk ke pusingan ketiga ni. Macam tu ke? Ya. Okay lah. Tapi again na'udzubillah tak jadi kot insyaAllah. Okay. So aku rasa cukup setakat ini dulu kita bincang pasal dua perlawanan pusingan kedua Kelaikan Piala Dunia 2026. So it's very rare. Aku actually tengok balik yang qualifier 2022 World Cup yang tim Tan Cheng Ho tu kan. Aku tengok balik match by match kan. 5 perlawanan kita main, kalah 3 kali something lah. Statistik tak secanggih this round lah. Memang ni aku tengok yang World Cup sebelum tu lagi hampir kan. So it's very rare lah sebenarnya. So sebenarnya untuk tengok such a positive results yang kita dapat kan. So what I'm trying to say is kepada pendengar sana lah, you enjoy this moment lah. You enjoy this moment dulu kan. Angan-angan lah kan. Join us lah. Join the bandwagon kami ni yang duk cerita pasal nak pergi Vancouver lah, nak pergi New York lah, nak pergi Monterrey kan. Join us lah. Kita borak-borak lah pasal ni dulu kan. Sebelum start lawan Oman nanti, sebelum Asia Cup lagi kan. But before we wrap up, ada aku nampak Azim dalam set of game Malaysia ni ada satu game lawan Oman and then satu game lawan Arab Saudi before Piala Asia. Memang ada ke? Ya, betul. It's a Tapi friendly. perlawanan dengan Oman tu perlawanan tertutup lah. Tapi betul lah Dan Oman. tiada mata ranking. Tiada mata. Tapi game lawan Saudi is a FIFA friendly ya. FIFA friendly tu saya tak pasti, tapi live pun saya tak berapa pasti ada disiarkan atau tidak. Tapi this is a Tapi- readiness to Asia Cup kan? Yap, betul. Main di mana? Kedua-duanya di
Qatar saya rasa. Qatar, yes, I think I remember Qatar. Aku dah baca somewhere. Okay lah. So that's the only game for us to look forward to next lah before the actual thing begins kan. Those two games lah. So hopefully daripada habis Malaysia Cup ni Saru dah tak ada game lagi dah local league. Habis Malaysia Cup habis dah kan? Tak. Liga Super tak habis lagi. Loh. So Malaysia Cup ni dia tengah-tengah Liga Super. Ada berapa game? Aduh, berapa game Liga Super? Dua game lagi Dua lepas. game kan? Dua game lagi. Alamak, tak habis lagi. Khusus Dan Selangor game tiga. paling interesting semalam esok lah. Selangor lawan Perak tu. Ada Nama 3 game lagi kan? Selangor 3 game. Ada 3 game lagi bagi Selangor. Selangor ada 3 game lagi. Siapa dah position kedua, the best of the rest ni dah confirm ke tak confirm lagi Belum, Nombor ada Selangor, Kedah dengan Sabah aku rasa. Betul. Kedah still in the mix. Yes. Kedah tak bayar gaji tu. Out of nothing Sabah baru menang 4-0 tadi. Betul. Itu kita Sabah orang menang. So Sabah dah front runner lah. Tak bukan. Kedah in the mix rupanya. Yes. Dia tak bayar gaji. Aduh, hai. Ifadayo. So Betul. bila liga habis? 17 Disember Ya Allah. last game. Asia Cup bila? Asia Cup 15 Jan. 15 Jan. Betul-betul sebulan saja ada masa hai. preparation. Si baik JDT dah menang. Tak perlu dah nak main. Ya, so harapnya Hai. ada orang tu akan release player lebih awal lah. Ataupun dia dah release, dia tahan, tak bagi main second half kan. Betul. Okay lah, so those are the things yang for us to look forward to next. Friendly, Asia Cup, and then baru World Cup qualifier lah. So until then tu, we might be talking again about this lah. So that's about it untuk kelaikan Piala Dunia kali ni. So everyone's happy, semua happy. Even yang kita expect to perform tu memang perform. Yang kita expect tu mengecewakan tu tiba-tiba perform. Junior Estal kan, saya mengidolakan Harry Maguire. Dia cakap kan mencontohi Harry Maguire kan, boleh pula keluar statement macam tu kan. So everything tu sampai ke level tu pun dah betul. Betulnya tim nasional kita ni, statement yang keluar daripada Junior Estal pun betul jugalah kan. So hopefully ini sebenarnya menuju ke arah supaya kita pick at the right moment lah, whereby kita akan pick dekat Asia Cup tu nanti kan. So we can create something lah, we can do something di Asia Cup tu lah kan. Tak yalah, menang ke seri ke, kita tak ada apa-apa expectation pun terhadap Asia Cup sekarang kan. So dah sampai. Kalau ada apa-apa yang ada tu kita terima je lah semua kan. So itu saja dulu setakat ini. Until then kita akan continue to talk about our World Cup qualifying campaign lah. Okay, we continue on our next bahagian seterusnya selepas ini. Selamat kembali tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami. Sekarang kita ke bahagian ketiga untuk episod kali ini. Kali ini kita akan membincangkan kejohanan pasukan Harimau Muda kita, iaitu AFC Under 23 yang tak silap aku semalam kot baru selesai undian kumpulan. Kita diletakkan dalam kumpulan yang tak semaut kumpulan B yang maut tu kan, yang ada Jepun, Korea tu kan. Jadi okeylah, aku rasa untuk kita bagi kepada orang yang lebih mengetahui dengan detail lah kan. Zim, kita undi kumpulan mana Zim? Untuk AFC Under 23 ni Zim, siapa lawan-lawan kita ni Zim? Okey, untuk Malaysia Under 23 satu lagi Asia Cup tapi bawah 23. Kita akan bersama Kuwait. Kita akan bersama dengan Vietnam. Dan kita akan bersama dengan ini top lah, Uzbekistan lah. Uzbekistan. So kita ada coach baru Coach Garrido So dia ni pembantu Ella. So kita tak berapa tahu lagi lah kalau kita tak tengok melalui pelanan persahabatan Tapi kita ada diperkuat dengan pemain baru Richard Chin daripada Charlton Athletic. Ya. So ini pun kita tak tengok lagi kebolehan untuk pasukan kebangsaan. So kita kena tunggu friendly, dan lepas itu untuk Piala Asia ni
top 3 akan layak ke Sukan Olimpik 2024. Only 3 Malaysia bukan semi-finalist bukan top 4 top 3 nombor 1, nombor 2, lepas tu third and fourth placing tu the winner tu. Aduh. Ya. So ada tough sikit lah. Macam Kalau Malaysia nak layak ke Olimpik, mungkin perlu bantuan pemain senior lah. Macam Noah Lane ke, Arya Faiman ke, Feroz ke. Ini saya tahu pendapat yang tidak popular lah. Memang saya akan dikecam lah. Tapi Tapi ini saja harapannya. Bila nak main ajab. Oh boleh lah because it's after Asia Cup kan. It's after Asia Cup tapi Dia April. Oh April. April. So after we are done Yeah. World Cup qualifier, lepas kita menang lawan Oman dan Oman tu lah. So April. Ya betul, lepas lawan Oman 2 kali. Okay, boleh menarik. So Saru, sebenarnya apa basis presiden bapa presiden FAM kita sebenarnya yang dia yakin sangat pergi Paris ni? Kalau dah 3 je tim yang boleh pergi Paris, apa basis dia sebenarnya? Saya rasa masa undian dia dapat tu, bila dia tak dapat dengan tim Jepun ataupun Korea, so dia lebih optimis lah. Untuk top the group. Dia kena top the group tu lah baru dapat masuk semi kan. So rasanya dia itulah dia hanya punya, banyak tu je 16 team Dia kena masuk quarter final dulu. So top the group tu selamat lah sikit kan. Dia punya quarter dia tu senang lah sikit kan. Betul. Power ni Pan, kau punya presiden, confidence dia boleh ke Paris kita ni. Power. So tim yang currently the senior Saru siapa yang join qualifier itu Maksudnya masuk under 23 ni lah. Masuk under 23. Siapa hari tu? Rasanya Shazmi aja. Shazmi Izwan saja. Izwan saja. Dengan Azim Hakimi lah. Betul, Tapi Azim dah lama tak masuk tim senior. Betul. Azim Terengganu kan? Oh sorry, Azim KL. Okay. Sorry, saya terlupa. Azmi. Azam Azmi. Sebab dia tengah injured. Itu, that's the guy. Dan ini masalah besar lah sebenarnya bagi kita. Sigi Zaham tu ada sekali kan? Sebab backbone bagi under 23 defender adalah Azam lah. Dah lama injured injury dia? So, rasanya dia takkan main final Piala Malaysia pun. Okay, menarik. So sebenarnya ke mana peluang kita ni Saru untuk AFC Under 23 ni sebenarnya? Harus berwaspada dengan Uzbekistan dengan Vietnam lah. Sebab Vietnam menggunakan pemain yang sama daripada sini hampir setengah lah. Dan tim ini di managed by Trussier himself kan? Yes. Okay, menarik. So it can go both way lah sebenarnya untuk tim kita ni. Dan Uzbek mungkin Uzbek lah dia ada surprise sebab sekarang ni World Cup Under 17 dia dah layak ke peringkat quarter final lah. Kalau dia layak lagi semi, maybe player yang ada dalam tu dah akan masuk Under 23. Betul. Okey lah tu. Tapi tak apalah itu kan kata orang macam tim senior yang main Asia Cup jugalah kan Pan. Kita dah masuk tu, kita terima je lah apa result kan. Sebab dah kan Pan, apa komen kau Pan tentang kemampuan dan keupayaan kita untuk AFC Under 23 ni Pan? Kalau nak beranggang-anggan tu memang boleh lah. Sebab kita pun suka beranggang-anggan kan, layak ke Olimpik ni. Tapi selepas kegagalan Olimpik 2000, aku rasa kita kena berhati-hatilah dengan anggan-anggan tu. Sebab dah biasa dah kan benda ni. Drama skrip dia tetap sama. Tapi aku rasa sebenarnya grup kita ni susah agak lah. Bagi aku Uzbekistan tu dia pernah juara. Lepas tu Vietnam of course lah kan. Dia ada dia punya resipi dia. Angin dia tu sikit kan. Dengan adab dia tu. Cik adab. Lepas tu aku rasa Kuwait adalah negara Arab kan, kita pun belum mampu bersaing lah. Itu especially on the senior punya squad lah kan. Tapi aku rasa kita perlu cuba yang terbaik je lah untuk at least
dapat nombor 2 dalam grup kan, dan lepas tu layak ke quarter final. Aku rasa salah satu aku rasa kenapa presiden tu sangat yakin, kalau aku nak tambah yang saya cakap tadi tu, aku rasa dia just nak team ni perform sebaik mungkin lah dalam kejohanan ni. So kalau you perform very well, mungkin you ada sedikit nasib yang baik, ada chance lah pergi semi final. Sebab nombor 4 tu you still dapat play off dengan Afrika punya team. Guinea kot. So ada chance lah kalau you masuk semi final. Itu je peluang yang ada lah. Kita tak ada, Betul dia lah, tak ada qualifier lain. Ini saja route nak ke Paris. This is the only way. Selepas 2016 aku rasa ini route Olympic. Okay, faham. Okay, tak apalah. Itulah when kata orang putih cakap, we will cross the bridge once you reach the river lah. Bila dah sampai time tu kita tengok lah. Kita tak tahu kan. By the way, aku ada baca somewhere yang player Chartered Athletic tu anak Rainbow Chin. Rainbow Chin jangan ketawa. Ingat tak dulu-dulu? Rainbow Chin jangan ketawa tu. Aku ada baca somewhere. So Itulah unexpected tu. DN Moon. Betul. Itu yang aku baca, itu yang aku faham apa daripada pembacaan aku. Nantilah verify. Dia macam trivia yang Dion Cole saya aku share tu lah kan. Tiba-tiba random gila dekat podcast Football Weekly tu orang cerita pasal Dion Cole. Bro, Football Weekly. Betul lah. Aku dengar terkejut kan. Itulah. So tapi that player Chartered Athletic tu memang disasarkan untuk tim under 23 ni lah, bukan untuk dibawa ke tim senior ke macam mana ke, tak ada Mungkin dulu dia target untuk senior, tapi oleh kerana pasukan kebangsaan sudah stock nampak stabil sekarang ni, so kita letak dia under 23 dululah. Lagipun FAM takkan nak letak pemain baru semudah itu saja ya dalam pasukan senior lah. Betul. So kita nampak ya pemain macam Jami Qureshi apa semua demand tinggi nak masuk senior team apa semua. So mudah kena reject lah. So saya suka Richard Chin ni lah. Dia berpijak di bumi nyata dulu, start dari bawah under 23, kalau perform pergi senior. Betul. Okay. So aku rasa itu je dulu berkenaan dengan AFC Under-23 ni. Kita pun last aksi kita tengok masuk qualifier hari tu yang dia pun masuk as best third placing kan. One of the best third placing kan. Masuk pun macam tu kan. So kita tengoklah nanti as we are nearer to the tournament tu, mungkin kita lebih banyak lagi pasal tim ni kan. So aku rasa kita pun belum pernah tengok under coach baru punya ni game kan. Betul. So aku rasa masih jauh lagi lah perjalanan ni. Betul. Okay, so aku rasa itu saja yang kita akan borak berkenaan dengan tim tournament ni. Kita akan teruskan ke segmen untuk menutup episod kita kali inilah. Okay. Tuan-tuan dan puan-puan, kita telah sampai ke penghujung episod kita kali ini. So before kita menutup perbincangan kita, menutup diskusi kita untuk kali ini, aku nak bagi peluang lah kepada ahli-ahli panel kita untuk memberi beberapa kata apa, parting words lah. Azim, aku start dengan kau Azim. Anything Azim? Kau nak simpulkan kali ini? Okay. Saya hendak membuatkan simpulan. Semua rakyat Malaysia patut berada di belakang pasukan Malaysia ya. Both untuk kelayakan Piala Dunia dan juga Piala Asia. Sebab kita nampak ini peluang paling baik kita untuk layak Piala Dunia dan pergi sejauh mungkin dalam kelayakan. Tapi untuk Piala Asia, pasukan Malaysia memerlukan sokongan anda. Tak lama lagi ya, bulan Januari, dalam 2 bulan lagi. So kita mesti waktu ini tiada masa nak kata nak fikir kita boleh buat atau tidak, kita mampu layak ke tidak, tak ada masa lah. Sekarang ni adalah masa kita untuk beri sokongan dan yakin pada pasukan Malaysia. Itu saya punya kata-kata semangat untuk penyokong Malaysia. Consistent Azim always consistent. Parting words always.
battle cry memanggil untuk semua rally behind the team. Engkau Pan, ada Pan, any parting words, anything kau nak simpulkan after this series of 2 games? Aku rasa ucapan tahniah perlu diberikan pada pasukan kebangsaan kerana memenangi 2 perlawanan penting dalam kelayakan Piala Dunia ni. Dan buat penyokong-penyokong bola sepak Malaysia, tugasan kita menyokong pasukan kebangsaan buat setakat ni tamat. So kembalilah ke kelab masing-masing dan sokonglah. Tak ada kelab Pan? Sarawak tak ada. Sarawak masih bermain tahun depan di Liga M3. Jangan risau. Masih ada. Saya dah dengar hari tu ada statement. So masih ada. List yang dapat lesen tak ada SAFC. Sarawak tak ada yang dapat lesen. Teruskan. Sorry. Terus menyokong pasukan kegemaran anda. Kita ada berbaki 2 atau 3 perlawanan lagi termasuk final Piala Malaysia. So okay. Yalah, teruskan sokongan anda. Betul, teruskan sokongan kepada the same player yang kebanyakan player yang kita tengok form untuk 2 game ni main dekat Liga Tempatan juga. So beri sokongan kepada mereka. Engkau pula Saru? Ni first episode. Ada apa-apa parting words? Ya. Itulah, teruskan beri sokongan kepada pasukan Malaysia. Tak kira lah walaupun secara virtual kalau tak dapat datang ke stadium ke kan. Jangan duk kecam je dalam netizen tu kan. Tapi kena beri sokongan juga. Betul. Okay. Jadi saya rasa gitu je lah tu untuk first time. Okay, sebelum kita mengakhiri episod kita pada kali ini, sekali lagi aku ingin mewakili podcast Bola Lagi untuk menyeru kepada rakyat Malaysia yang ingin terus menderma kepada penduduk-penduduk Palestin yang tengah bertempur, menghadapi cabaran hidup atau mati diserang oleh rejim Israel, untuk terus memberi bantuan dan derma kepada mereka melalui 2 NGO yang kami telah pilih ini. So selain daripada NGO yang banyak di luar sana tu, kami telah memilih untuk mengutarakan MyK dan juga Cinta Gaza Malaysia. Kedua-dua NGO ini sangat berpengalaman dalam menguruskan bantuan ke Palestin, khususnya kepada penduduk Gaza sekarang. So kepada yang merasa simpati kepada cabaran yang dihadapi oleh rakyat Palestin sekarang, hulurlah sedikit bantuan melalui NGO ini. Dan aku akhiri episod kali ini dengan kata-kata keramat, bola sepak kita, wajah kita. Nous sommes la voix de la forêt en colère contre le béton armé, le fer tranchant, les bulldozers et la claquerie de guerre qui fait table rase de nos terres. De nos génocides et la peur, nous sommes dans la marche des déshérités. Urbanisation, civilisation, globalisation, normalisation par toutes les façons, libéralisation, démocratisation Suara duka et la ritualisation. angin Gaza gegar jantung bumi kita, nyawa anak di hujung senjata, tangisan bonda hanya sia-sia. Masih